Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya. Surat Istana Negara kepada PM palsu. Ini adalah satu kenyataan terkini yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri, yaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang mana sekarang ini tengah menular, yang mana dia mengatakan bahawa ada surat daripada Istana Negara kepada PM palsu. Ini adalah bukan main-main, kerana ini adalah melibatkan isu darurat. Kalau diceritakan tentang surat ini surat palsu, ini pada saya lah sebagai rakyat melihat bahawa apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri ini adalah satu penghinaan kepada pihak istana, kerana kamu mengatakan surat Istana Negara kepada PM palsu. Ini satu kenyataan yang betul-betul menggilakan, yang saya rasa sebagai rakyat tidak masuk akal, yang selama ini tidak pernah kita dengar. Dan ini adalah yang kita lihat bahawa ini adalah titah yang Keluan Agung, dan apabila surat ini keluar, kita tidak pernah mendengar daripada pihak istana ataupun daripada pihak yang di-Pertuan Agong menidakkan bahawa kenyataan ataupun isi kandungan surat itu palsu ataupun tidak. Tiba-tiba kita dengar kenyataan daripada Timbalan Menteri ini mengatakan surat Istana Negara kepada PM palsu ini pada saya satu yang memuskilkan dan satu yang mengelirukan kita sebagai rakyat. Di sini saya ada memaparkan sedikit video berkenaan dengan isu ini, so boleh dipertontonkan. Surat palsu dari istana tu tadi ada siasatan buka. Dah kita sekarang ni kita kalau boleh mana asalnya? Report tu. Ya? Ada report. Dah ada report polis. Okey, dah ada report polis semua. Malam saya Cuma- report polis. Cuma kita minta kalau boleh yang terlibatnya adalah kita lihat ni maknanya fitnah ni terlibatnya adalah ahli parlimen pun ada. Ahli parlimen yang mengeluarkan dokumen-dokumen palsu istana. Tak betul. Kita dah cek tak betul. Ada dokumen yang tak betul. Dan juga konco-konco politik ada yang menyebut bahawa Mahidin letak jawatan. Ada page-page memfitnah pemimpin letak jawatan. Ini termasuk dalam istilah kita nak menggugatkan kestabilan negara kita. Lepas tu ada juga WhatsApp dalam Facebook menghina raja. Jadi benda-benda ni semua kita harap bahawa kita tak nak ambil tindakan dalam keadaan ambil kesempatan ni. Tetapi kalau terpaksa maka kita kena ambil tindakan jugalah. Sebab di luar negara ni, kebanyakan negara ni kalau kita hina pemimpin tertentu ataupun pihak istana, contohnya di UK dia blok sebulan. Dan ambil tindakan dia blok maknanya WhatsApp ataupun semana dia blok sebulan. Tapi di Malaysia ni kita terbuka. Tapi janganlah sikap terbuka kerajaan ni, kementerian ni, maka dia ambil kesempatan dalam mengugatkan masalah ekonomi. Sebab negara kita ni menghadapi krisis ekonomi oleh sebab pandemik. Kita menghadapi masalah kesedihan rakyat, masalah ekonomi, orang tak bekerja, masalah ada yang kurang mendapat bekalan dan sebagainya, makanan dan sebagainya, orang yang susah. Jadi mana kalaulah kita terus kita yang senang ni, kita terus mencipta masalah, kita terus mencipta ketidakstabilan, maka kita terpaksa ambil tindakan. Ini saya ni ada. Begitulah ceritanya, yang mana kita dah tengok video itu tadi. So, di sini pada pandangan saya, kalau Timbalan Menteri ini nak mengatakan bahawa surat daripada istana itu palsu, Timbalan Menteri ini harus tahu pihak istana, raja itu ada perisikan, ada polis, ada tentera yang mengawal dan segala macam semua ada. Jadi perisikan itu cukup kuat dan jelas. Dan apabila nak menceritakan kepada surat palsu daripada istana kepada Perdana Menteri ini agak muskil dan jangan mengelirukan rakyat lah. Ini Timbalan Menteri harus sedar bahawa sekarang ini dunia adalah dunia yang begitu cepat, dan apabila mengatakan seperti ini, kenapa pihak istana tidak menyangkal isu ini? Kenapa tiba-tiba Timbalan Menteri keluar ke kenyataan hari ini berkenaan dengan isu ini? Ini amat bertentangan, dan dia dilihat seolah-olah mengampu kerajaan yang ada hari ini, membelakangi pihak istana dengan mengeluarkan kenyataan seperti ini. Pada pandangan saya, dia ini dah betul-betul menderhaka kepada yang di-Pertuan Agong, kerana dia mengeluarkan kenyataan dia sewenang-wenangnya. Ini adalah mengelirukan rakyat. Ini amat jelas. Ini yang kita lihat hari ini, pentadbiran yang ada di Kerajaan Perikatan Nasional ni, mereka ini menjawat jawatan dan mengeluarkan kenyataan sesuka hati. Timbalan Menteri ini kita juga tahu isu yang internet di Sabah. Jawapannya apa?
Saya malas nak cerita lagi kisah lama dia tuh, tetapi ini dah jelas. Dia ini tidak pernah memikirkan kesengsaraan rakyat di bawah. Dia suka mengolok-ngolokkan orang lain. Ini yang saya lihat, bahwa muka dia pun kalau saya lihat pun saya dah benci sebagai rakyat. Betul, jelas. Karena kenyataan yang dia keluarkan bercanggah dengan apa yang kita rakyat boleh pikirkan. Istana punya surat bukan sembarangan mereka nak keluarkan. Apalagi nak menuduh bahawa surat Istana Negara kepada PM itu palsu. PM itu adalah orang nomor satu negara yang mentadbir negara. Yang di-Pertuan Agong itu adalah payung negara yang mana di bawah yang di-Pertuan Agong ini kita rakyat bernaung. Jadi ini adalah satu yang tidak masuk akal lah apa yang Timbalan Menteri ini katakan. Jadi sebagai seorang yang duduk menjawat jawatan sebagai menteri di kabinet, dia tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan isu seperti ini. Ini adalah pada saya bertentangan karena mereka juga sepatutnya menyimpan rahsia. Kalau betul kenyataan daripada apa yang dia perkatakan ini, surat Istana Negara kepada PM ini palsu, dia sepatutnya juga tidak boleh bongkarkan perkara ini kepada media. Perkara ini harus dirahasiakan. Karena ini adalah amat penting. Seolah-olah kamu dah menjatuhkan martabat Istana Negara. Bahwa Istana Negara itu tidak mempunyai keselamatan. Ini jelas. Apabila kamu dah mengatakan seperti ini, bermakna kamu membongkarkan keburukan yang ada dalam Istana Negara. Apabila kamu dah memburukkan apa yang berlaku dalam Istana Negara, bermakna kamu dah memburukkan yang di Pertuan Agong. Ini adalah satu yang pada saya tidak boleh menteri ataupun mereka yang menjawat jawatan tertinggi ataupun mereka yang mempunyai cabang yang melibatkan kepada mereka yang berjawatan ataupun pegawai kanan tidak boleh keluarkan kenyataan seperti ini. Ini adalah salah, bertentangan. Tanyalah mereka yang kerja dekat government yang menjawat jawatan pegawai kanan ataupun sebagainya. Kamu tidak boleh buka rahsia seperti ini. Walaupun ini salah, kamu tak boleh menceritakan kepada umum bahawa surat Istana Negara kepada PM palsu. Ini kamu dah memberitahu kepada rakyat di luar ni bahawa keselamatan istana itu tak ada. Ini jelas. Ini bukan saya pandai-pandai mereka cerita. Tanya mereka yang duduk di perisikan ataupun mereka yang duduk di cawangan-cawangan polis yang perisikan ataupun askar ataupun immigration ataupun custom. Mereka tahu semua ni. Ini bukan sembarang kita nak sembrono, kita nak keluarkan kenyataan surat Istana Negara kepada PM itu palsu. Tak boleh. Kalau memang betul pun ya palsu. Ini adalah satu rahsia negara yang kita tidak boleh bocorkan. Bermakna menteri ini sudah melanggar peraturan dan dia juga melanggar apa yang dititahkan kepada mereka sebagai penjawat awam yang mana mereka juga sebagai menteri menyimpan rahsia negara dengan seketat-ketatnya. Ini dia sudah langgar. Jadi ingat, dia jangan sembrono nak cakap hari ini rakyat bukan bodoh dan mereka memikirkan bahawa kenyataan yang dia keluarkan ini sebagai menteri, dia ingat tidak bersalah. Ini dah salah besar. Ini kenyataan yang saya fikir bahawa kita tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang melibatkan istana, apalagi surat rasmi ini, yang rahsia besar nih, tidak boleh kita keluarkan dengan mengatakan bahawa surat Istana Negara kepada PM palsu. Waduh, ini gila namanya. Minta maaf lah, ini tidak pernah berlaku lah. Mungkin di negara-negara yang lain tidak pernah mereka lakukan. Jadi timbalan menteri ini perlu belajar banyak lagi. Jangan dia sewenang-wenangnya keluar kenyataan yang seperti ini. Ini adalah bertentangan, salah. Dan dia harus ingat. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Dia harus tahu bahawa apa yang perlu dirahsiakan, apa yang tidak. Kalau kenyataan seperti ini amat bertentangan. So, itulah pencerahan saya berkenaan dengan timbalan menteri ini, berkenaan dengan isu surat rahsia. So, sekian, terima kasih.